Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama sekali marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada hari ini alhamdulillah, syukur pada Allah. Allah panjangkan lagi umur kita, alhamdulillah. Allah berikan kesihatan yang baik kepada kita, alhamdulillah. Allah kurniakan taufik dan hidayah kepada kita hingga sama-sama dapat kita melaksanakan ibadah puasa pada hari ini, hingga sama-sama dapat kita memperbanyakkan bacaan Al-Quran, hingga sama-sama dapat kita luangkan sedikit masa berada dalam majlis ilmu pada tengah hari ini berkaitan Al-Quran. Mudah-mudahan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, bagaimana dengan bacaan Al-Quran kita sepanjang bulan Ramadan ini? Adakah kita banyakkan bacaan Al-Quran? Adakah kita hari-hari membaca satu juzuk daripada Al-Quran ataupun belum lagi? Jadi kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bulan Ramadan ini, di musim PKP ini, dapat kita luangkan masa untuk membaca Al-Quran, kerana Al-Quran akan memberi syafaat kepada kita pada hari akhirat nanti. Jadi disebabkan itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kena selalu menjadikan Al-Quran pendamping kita. Kita kena selalu mendampingi Al-Quran. Hari-hari kita nak baca Al-Quran kerana kita yakin dengan janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran akan bagi syafaat kepada kita insya-Allah pada hari akhirat nanti. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nampaknya alhamdulillah hari-hari dapat kita berbicara tentang tajwid Al-Quran. Kita bicarakan tentang kalam Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari ini insya-Allah kita akan teruskan lagi kelas tajwid Al-Quran praktikal yang berkaitan dengan tajuk mad lazim harfi. Mad lazim harfi. Kalau masih ingat lagi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semalam kita dah bicarakan tentang mad lazim harfi daripada sudut huruf-hurufnya dan daripada sudut bentuk-bentuknya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, hari ini kita akan ulang sikit saja lagi. Kalau ada yang dah hafal kan, ada 14 huruf yang terlibat dengan huruf-huruf muqatta'ah. Ya, ada 14 huruf. Cuma tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukanlah ke-14 huruf itu mad lazim harfi, bukan. Yang dikira sebagai mad lazim harfi ada 8 huruf sahaja. Ada 8 huruf sahaja. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau macam tu kita boleh bahagikan daripada 14 huruf itu. Kalau ada yang baru kali pertama tengok kelas ni, semalam tak join, semalam tak tengok lagi video tu, 14 huruf tersebut adalah huruf alif, ha, ya, ta, ha, ra, sin, nun, qaf, sad, lam, kaf, mim dan ain. Okey. Jadi dia ada 14 huruf. Cuma tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, satu daripada 14 tu, satu iaitu huruf alif, dia tak ada mad. Dia tak dibaca panjang, dibaca alif, tak dibaca panjang. Okey, tu yang pertama. Kemudian ada 5 huruf. Ada 5 huruf ini namanya mad asli harfi. Dibaca pada awal surah,
pada pangkal surah tapi dibaca dengan kadar mad asli, iaitu 2 harakat sahaja. Apakah huruf-hurufnya? Ha, kita baca 2 harakat. Ha, kemudian ya, kemudian ta, kemudian ha, kemudian ra. 2 harakat, 2 harakat, 2 harakat, 2 harakat, 2 harakat. Namanya mad asli harfi ataupun mad tabi'i harfi. Kadarnya 2 harakat. Manakala yang balance tadi 1 alif campur 5 huruf ni dah ada 6, baki 8. Ke-8 ini dibaca dengan mad lazim. Maksudnya daripada 14 huruf yang terdapat pada pangkal surah, ada 8 daripadanya mad lazim harfi. Tapi kita belum nak ceritakan lagi mana satu yang mad lazim harfi muthaqqal dan mana satu mad lazim harfi mukhaffaf. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu kita akan ceritakan dan kita akan belajar juga macam mana nak menyebutnya, cara sebutannya, cara bacaannya. Itu yang kita katakan praktikal, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan tengok serba sedikit sepintas lalu. Okey, saya suka baca dulu yang ni. Okey. Mad lazim harfi. Mad lazim harfi hanya terdapat pada surah yang dimulai dengan huruf, iaitu huruf muqatta'ah. Okey. Terdapat 29 huruf, terdapat 29 surah yang dimulai dengan huruf muqatta'ah, tetapi bukan semuanya ada mad lazim harfi. Bukan semuanya mad lazim harfi macam yang kita katakan tadi. Kalau alif langsung tak ada mad. Sedangkan ha, ya, ta, ha, ra, singkatan dia hayyun tahura. Hayyun tahura itu adalah mad asli harfi. Dibaca 2 harakat saja. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, antara surah-surahnya adalah surah Al-Baqarah yang kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Okey. Surah Ali Imran sama juga. Surah Al-A'raf Alif lam mim sad. Okey. Kemudian kita ada surah Yunus Alif lam ra. Kemudian kita ada surah Ar-Ra'd. Kalau yang sama tu saya tak ulang lah ya. Kita ada surah Hud, surah Yusuf ya. Kemudian sampai surah Ar-Ra'd Alif lam mim ra. Surah Ibrahim sama macam surah Yunus ya. Alif lam ra. Ini kecil-kecil tak apa, jangan risau, nanti saya ada yang besar-besar ya, berserta dengan surah-surahnya, muka suratnya, kemudian dengan nama madnya sekali. Kalau ada ikhfa, dengan ikhfa pun dituliskan sekali. Kalau ada idgham, idgham pun dituliskan sekali, insya-Allah ya. Jadi yang tu kita akan tengok, belajar pelan-pelan insya-Allah. Mudah-mudahan diberkati Allah, mudah-mudahan boleh ingat kan. Sebab kadang-kadang ada orang kata, saya tahu cara baca tapi saya tak tahu namanya. Jadi hari ini insya-Allah, hari ini kita cuba ingat. Kita cuba ingat sama-sama insya-Allah. Lepas dah ajar nanti kita buat ulang kaji ya. Kalau ada soalan tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, boleh tanya, boleh letakkan soalan kat situ dan kalau sempat saya akan cuba jawab. Dan insya-Allah ada beberapa persoalan yang diajukan kepada saya akan cuba tunjukkan cara bacaan itu insya-Allah ya. Mudah-mudahan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kita berpindah kepada surah Maryam. Surah Maryam ni yang paling macam, kalau kita tak berguru, bukan tak baca Quran ya. Kalau tak baca Quran lagilah tak tahu, tapi kalau kita baca Quran tapi tak berguru, mungkin cara bacaan kita salah kan. Sebab tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kalau kita tengok syekh-syekh Arab, syekh-syekh Arab bila mana menerangkan tentang hukum mad lazim harfi,
Syekh-syekh Arab ini, contohnya macam Dr. Aiman Suaid, dia sendiri bagi tahu, dia ingatkan huruf-huruf ni jangan dibariskan, ya. Contohnya macam alif lam ra, jangan baca ala ra, jangan hidupkan dia, jangan baris ataskan dia. Tapi cara yang betul adalah sebut nama huruf tu. Huruf tu alif, sebut alif. Itu huruf lam, sebut lam. Itu huruf ra, sebut ra. Bunyinya alif lam ra. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, diingatkan seolah-olah nak bagi tahu bukan orang kita saja yang mungkin boleh salah baca. Bahkan orang Arab sendiri pun boleh salah baca kalau mereka tak berguru, kalau mereka tak tahu. Sebab tu penting sekali tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, bila mana kita baca Al-Quran, kita baca dengan guru, kita talaqi dengan guru. Ya, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, istilah malu untuk belajar tak sepatutnya ada dalam diri kita. Saya malu, saya tak pandai. Tak, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Kenapa? Kenapa jangan malu? Kerana tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ramai para ulama di luar sana, mereka berperah otak, macam fikirkan macam mana nak bagi Al-Quran itu mudah untuk dibaca, macam mana Al-Quran itu senang nak dibaca. Ya. Contohnya kalau di Indonesia namanya Kiai Haji As'ad Humam. Kiai Haji As'ad Humam. Kiai ni tok guru lah, ya, As'ad Humam. Dia siapa? Dia adalah orang yang menulis buku Iqra. Dia fikirkan daripada kaedah muqaddam, kaedah qiraati, lalu dia buat satu kaedah namanya kaedah Iqra, supaya orang yang bila habis Iqra terus boleh baca Al-Quran. Masya Allah. Tapi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kaedah mengajar Iqra pun kena betul. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, bila dah habis bab tajwid ni, dah buat ulang kaji, insya-Allah saya akan share pula tentang macam mana nak belajar guna Iqra dan macam mana nak mengajar guna Iqra. Dua dalam satu lah insya-Allah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Doakan saya. Doakan agar Allah berkati masa saya boleh share, saya boleh ajar kan, secara percuma, mengajak orang lain untuk membaca Al-Quran, macam tu. Jadi kalau kaedahnya betul, habis saja Iqra 6 dah boleh terus baca Al-Quran. Dan ada banyak-banyak lagi kaedah-kaedah yang lain. Ada kaedah Al-Baghdadi, kaedah Al-Barqi, kaedah apa lagi. Jadi ada banyak kaedah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah yang para ulama fikir macam mana nak bagi senang orang baca Al-Quran dan macam mana nak bagi orang boleh baca Al-Quran. Masya Allah. Jadi kita tak boleh kata macam susahlah ustaz. Tak, mereka dah buat kaedah untuk mudahkan kita membaca Al-Quran. Baik, yang kedua tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kenapa kita tak boleh rasa malu? Kita macam malulah ustaz, saya tak pandai, saya tak lancar. Jangan rasa malu. Sebab apa tuan-tuan dan puan dirahmati Allah? Sebab bukan malu dengan orang lain. Saya malu nanti ustaz kata apa, nanti orang kata apa. Jangan kita rasa malu dengan orang lain, tapi kita kena rasa malu dengan diri kita sendiri. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala dah bagi nikmat yang sempurna kepada kita. Allah dah bagi panca indera yang sempurna kepada kita. Kita ada mata, kita boleh pandang ke? Boleh. Kita ada telinga, kita boleh dengar ke? Boleh. Kita boleh belajar, kita maksudnya otak kita elok, ya? Kita boleh faham ke bila orang ajar? Boleh. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, dengan nikmat-nikmat panca indera ni membolehkan kita baca Al-Quran, dekatkan diri kita dengan Al-Quran, ya. Sebab macam saya pernah kata sebelum ni, kadang-kadang benda-benda lain kita hafal, benda-benda lain kita tahu, tapi kita kena malu kalau kita tak tahu tentang Al-Quran, kerana Al-Quran itu kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bila kita dah rasa malu dengan diri kita, kita comparekan, kita bandingkan diri kita dengan golongan-golongan OKU, orang kelainan upaya. Bukan mereka tu
Walaupun istilah dia orang kurang upaya, tetapi yang sebenarnya adalah orang kelainan upaya. Contoh tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, boleh jadi ada orang OKUMP, orang kurang upaya masalah penglihatan. Tak nampak, rabun memang buta, tak nampak lah. Tapi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, percaya tak, ada orang buta yang hafiz Al-Quran. Ada orang buta yang tak boleh nampak, tapi dia boleh hafal Al-Quran. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kalau kita yang nampak, kita tak boleh hafal Quran, macam mana? Kita yang nampak tak boleh baca Quran, macam mana? Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, sebab tu kita katakan kelainan upaya. Walaupun mereka ada masalah penglihatan, tapi mereka tidak ada masalah dengan Al-Quran. Jadi kita kena rasa malu kalau kita ada masalah dengan Al-Quran, sedangkan kita tidak ada masalah penglihatan, pendengaran dan pertuturan. Mungkin masalah kat situ tak ada, tapi yang kita takut masalah itu ada dalam hati kita. Baik. Tak nak tuan-tuan dan puan dirahmati Allah panjang-panjang. Okey, surah Maryam. Macam mana cara bacaan dia? Kaf ha ya ain sad. Okey. Kemudian kita ada surah Taha. Mad asli harfi. Taha, ta dua harakat, ha dua harakat. Taha. Okey. Kemudian kita ada Asy-Syu'ara. Okey. Bagaimana cara bacaan dia? Tasim mim. Okey. Kemudian kita ada surah An-Naml. Tasin. Okey. Kemudian kita ada Alif Lam Mim lagi. Kemudian kita ada surah Yasin, ni semua orang tahu. Yasin. Kemudian kita ada huruf Sad. Sad. Ada sekali mungkin saya bila mengajar jemaah saya, mungkin kali pertama dia nak baca surah Sad, dia tak pernah khatam Al-Quran lagi. Bila sampai, dia tak tanya dulu, tapi dia baca, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sa wal Qur'ani dzidzikr. Dia baca sa. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kan salah. Jadi sebab tu penting sekali bila kita baca Al-Quran, berguru, bertalaqi, ya. Tak pernah rugi orang yang berguru dengan berguru bila belajar Al-Quran, takkan rugi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan tak silap saya, sebagaimana yang pernah diwar-warkan oleh para jemaah kepada saya, bahawa ada namanya rumah ngaji. Namanya rumah ngaji. Kalau sekarang ni di negeri Melaka lah, rumah ngaji. Kita mengaji percuma tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Kita yang belajar ni, belajar secara percuma. Cuma tak diletakkan yuran, tak ditetapkan yuran. Cuma kita bergantunglah kepada kita, kan. Kita nak bagi sumbangan, kita tahu tempat yang kita belajar tu ada aircon, ya, ada tempat sewa, mungkin tak ada yuran ditetapkan, tapi kita pun tahulah, kan, ya, ustaz nak datang, kemudian nak bayar sewa, nak bayar elektrik, kan. Jadi kita pun bagi sumbangan. Nak katakan tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, belajar Al-Quran secara percuma pun dah banyak, ya. Jadi berguru. Dan di samping berguru tu, bagus juga saya dapati dekat Facebook banyak sekali kelas-kelas mengaji Al-Quran, ya. Yang tu kita boleh follow lah, belajar sama-sama. Cuma yang talaqi, yang guru dengar bacaan kita tu sangat penting. Sebab apa tuan-tuan dan puan dirahmati Allah? Sebab boleh jadi saja bila mana kita baca, bila kita baca, kita rasa bacaan kita sama macam guru kita, ya. Bila kita baca, yang kita dengar macam sama dengan guru, sebenarnya tak sama, sebenarnya berbeza. Cara sebutan salah, sebutan tak sama, ataupun panjang tak sama, dengung tak sama. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, jadi kalau kita sekadar bergantung kepada guru online tu bagus,
Bila mana guru tu mengajar, dia baca, kita follow tu bagus, ya. Macam saya pun, kalau tuan-tuan abang dirahmati Allah, saya baca, tuan-tuan abang dirahmati Allah, cuba ikut, itu pun bagus. Tetapi nak check sama ada ketepatan sebutan itu, saya tak boleh dengar yang bagaimana tuan-tuan abang dirahmati Allah sebut. Ya, saya tak boleh check sebab saya tak dengar. Melainkan tuan-tuan abang dirahmati Allah baca, saya dengar pula. Waktu tu baru kita boleh pastikan cara bacaan yang betul. Jadi tuan-tuan abang dirahmati Allah boleh guna banyak kaedah. Ya, sekarang pun YouTube dah ada dah setiap page, ya. Kalau contoh kita hari ni baca muka surat 10, kita klik Quran muka surat 10, keluar senarai bacaan-bacaan qari, kita ikut, kita dengar saja dan kita ikut saja. Betul, bagus. Dalam Facebook pun ada. Tetapi tuan-tuan abang dirahmati Allah, itu menggalakkan kepada latihan, berlatih supaya kita tahu cara bacaan yang betul tu yang benar. Tapi itu belum lagi bacaan kita betul. Itu bukan satu jaminan lagi. Jadi nak menjamin bacaan kita betul macam mana, kita kena tadarus, kita kena talaqi, kita kena perdengarkan bacaan kita kepada guru, maka guru yang akan approve. Dia akan kata, okey, betul bacaan kamu begini dan begini. Kalau ada salah, dia akan tolong bagi tahu. Baik. Kemudian tadi kita berhenti kat mana? Sad. Okey, kena perhatikan sebagaimana yang Dr. Aiman Suwaid, ya, juga menunjukkan bahawa bila kalimah itu ada qalqalah, huruf itu akhiri dengan huruf qalqalah, maka qalqalah itu kalau baca sad tak salah juga. Jadi kena baca sad. Okey, baik. Kemudian kita dalam surah Ghafir, Fussilat, Az-Zukhruf, Ad-Dukhan, Al-Jathiyah, Al-Ahqaf ada Hamim. Okey. Kemudian dalam surah Asy-Syura ada Hamim, Ain, Sin, Qaf. Okey. Jadi dalam surah Asy-Syura ada cara bacaan. Sama ada nak membaca secara ayat pertama dan ayat kedua boleh, ataupun baca secara wasal pun boleh, sambung terus ke lima huruf tu. Contoh Hamim, Ain, Sin, Qaf. Boleh juga. Okey. Atau kita pisahkan tadi Hamim. Okey, ambil nafas. Ain, Sin, Qaf. Okey, macam tu. Kemudian kita ada lagi baki dua huruf, iaitu surah Qaf, Qaf, ya. Jadi bila sebut tu dia ada hamas. Qaf. Ada angin kan? Yang bukan tafashi, bukan hemburan yang kuat, tetapi ada bunyi angin. Qaf. Sama juga macam surah Maryam tadi, Kaf, ha, Kaf, ha, ya. Okey. Kemudian yang terakhir surah Al-Qalam, Nun. Jangan baca na, wal qalami wa ma yasturun. Bukan na, tapi Nun. Nanti kita akan tengok mushaf, kita akan tengok Quran yang kalau dalam Quran macam mana penulisan dia, insya-Allah. Sebab yang ni sekadar typing saja. Okey, baik. Tuan-tuan abang dirahmati Allah, nak jelaskan mad lazim harfi berlaku pada huruf yang terdiri daripada 3 huruf, ya. Bila kita eja huruf tu, contohnya huruf nun, nak eja dia nun, waw, nun. Dia terjadi pada huruf yang ada 3 huruf, ya. Huruf tengah adalah huruf mad, iaitu alif atau waw ataupun ya. Nanti contohnya ada. Atau huruf tengah adalah huruf lin, iaitu huruf ya. Huruf lin ada 2, ya dan waw. Tapi oleh kerana dalam contoh kita dalam Al-Quran, dalam huruf-huruf muqatta'ah, bila saya sebut huruf-huruf muqatta'ah, maksudnya adalah huruf-huruf yang berada
pada awal surah. Dalam bab ni kita merujuk kepada huruf-huruf yang berada pada pangkal surah. Ayat pertama dalam surah Asy-Syura, ayat pertama dan ayat kedua. Okey. Jadi dia ada 8 huruf yang terlibat dengan mad lazim harfi. Okey. Ke-8 huruf ini dibaca panjang dengan kadar 6 harakat. Bila baca 6 harakat. Baik, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, yang kata 6 harakat tu macam mana panjangnya? Tentulah huruf mad. Kan bila kita baca contohnya ba alif di atas ba ya mati di bawah bi, ba waw mati di depan bu, babi bu. Jadi babi bu. Okey, jadi 6 harakat tu adalah 3 huruf mad. Contoh yang lain adalah ya Musa, ya Musa, 2 harakat, mu 2 harakat, sa 2 harakat. Jadi bila gabungkan ya Musa. Okey, itulah panjang untuk kita sebutkan huruf mad lazim harfi. Iaitu cuba kita tengok. Okey, 8 huruf tu. Yang pertama, saya dah ubah susunan. Kalau yang saya dah share sebelum ni dah ada banyak perubahan lah si susun. Sebab saya susun ni berdasarkan kepada singkatan dia, iaitu sanaqussulakum. Sanaqussulakum. Sin, nun, qaf, sad, lam, kaf, mim. Satu lagi ain. Tapi saya asingkan dia. Okey, baik. Jadi bila kita kata huruf sin, contoh ya sin, sin. Kenapa dia jadi huruf mad lazim harfi? Sebab dia ada 3 huruf. Sin, ya, nun. Tengah-tengahnya huruf mad. Sin. Okey. Yang kedua, nun. Nun bila dieja 3 huruf. Nun, waw, nun. Dan di tengah-tengahnya adalah huruf mad, iaitu waw. Yang ketiga, qaf. Qaf. Okey. Kenapa dia huruf mad lazim harfi? Kerana dia dieja dengan 3 huruf. Qaf, alif, fa. Di huruf di tengah-tengahnya adalah huruf mad. Qaf. Okey. Kemudian tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, huruf berikutnya adalah sad. Sad. Okey. Kenapa dia jadi huruf mad lazim harfi? Kerana bila dieja dia ada 3 huruf. Sad, alif, dal. Sad. Okey. Kemudian yang kelima adalah huruf lam. Kenapa dia huruf mad lazim harfi? Kerana kalau dieja lam ni, lam, alif, mim. Lam. Dan di tengah-tengahnya huruf mad, iaitu alif. Yang keenam adalah huruf kaf. Kaf. Okey. Kenapa dia jadi huruf mad lazim harfi? Kerana ada 3 huruf. Kalau dieja ada 3 huruf. Kaf, alif, fa. Dan di tengah-tengahnya adalah huruf mad. Kalau orang tanya huruf mad ada berapa? Ada 3. Apakah huruf-huruf mad? Alif, waw, ya. Awi. Singkatan dia awi. Ataupun ada orang kata sebab awi bagi lelaki, awi kan. Tapi kalau perempuan, ayu. Ayu. Ayu pun boleh juga, ya. Ayu, alif, ya, waw. Kalau awi, alif, waw, ya. Tak apa. Kalau nak ingat perempuan, ayu. Kalau lelaki, awi. Macam itulah. Kemudian mim dibaca mim. Kenapa dia huruf mad lazim harfi? Kerana dia terdiri daripada 3 huruf. Mim, ya, mim. Huruf tengah-tengah adalah huruf ya, iaitu huruf mad. Jadi daripada atas ni saya dah tuliskan sampai ke bawah, namanya huruf mad. Untuk yang ke-8 saya asingkan kerana ya di sini adalah huruf lin. Huruf lin. Okey. Dibaca ain. Ain. Okey. Jadi kenapa dia huruf mad lazim harfi? Kerana dia terdiri daripada 3 huruf. Ain, ya, nun. Ain. Dan ya dekat sini, kenapa dia bukan huruf mad? Ya, bukankah huruf mad tadi awi dan ayu? Kan ada alif ya waw ataupun alif waw ya. Ada ya dekat situ. Tapi huruf lin ada 2 saja.
iaitu huruf waw dan huruf ya. Apa beza antara huruf mad dan huruf lin? Kalau ya, okay, nampak tak? Kebetulan di sini ya, sini pun ya. Kenapa yang dekat atas ni huruf mad? Kenapa yang dekat bawah ni huruf lin? Okey. Kalau huruf mad, sebelum ya berbaris bawah. Mim, mim ni bawah kan? Jumpa mim. Okey. Tapi kalau huruf lin, sebelum ya berbaris atas. Sebelum ya berbaris atas. Ain ni bukan baris bawah, bukan in, tapi dia ain, ain. Jadi sebab itu namanya huruf lin. Okey. Jadi kita dah kenal dah ada 8 huruf. Jumpa saja ke 8 huruf ini dalam huruf muqatta'ah pada pangkal surah memang kena baca dengan kadar 6 harakat. Apakah huruf-huruf itu? Kalau diringkaskan, singkatan dia adalah sanaqussu lakum. Sanaqussu lakum. Ada ringkasan pas ni nota dia sin, nun, qaf, sad, lam, kaf, mim, ca, ain. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, saya dah ringkaskan dalam jadual ini. Okey, saya dah ringkaskan maklumat asas berkaitan huruf-huruf muqatta'ah. Kita dah cerita semalam ada 14 huruf kan? 14 huruf, tapi saya dah tukar daripada bentuk poin-poin kepada bentuk jadual. Sebab saya suka dalam bentuk jadual. Cuma kadang-kadang bila jadual ni saya tak tahulah kelebihan ke kekurangan dia. Dia perlukan orang kena terangkan. Dia macam graf lah, kita kena explain. Jadi kalau tuan-tuan dan puan dirahmati Allah ada carangan pada saya kan, kata ustaz kalau ustaz buat macam ni lagi senang, kalau ustaz macam ni lagi senang, silakan bantu saya boleh sampaikan kepada orang lain supaya orang lain boleh belajar dengan mudah insya-Allah. Okey, baik. Jadi kan kita dah kata dia ada 14 huruf. Macam mana kita nak ingat? Dia terbagi kepada 4 bahagian, 4 kategori. Ya, huruf-huruf 14 huruf yang terdapat pada pangkal surah ada 4 kategori. Kategori yang pertama adalah huruf yang tiada mad. Huruf yang tiada mad. Mad tiada. Okey, berapa huruf yang kategori pertama? Bahagian pertama, 1 saja. Apakah hurufnya? Hurufnya adalah huruf alif. Huruf alif. Okey. Okey. Kemudian bahagian yang kedua. Bahagian yang kedua adalah huruf yang mempunyai 2 huruf. Bila dieja tu dia dieja dengan 2 huruf, dan huruf kedua adalah alif. Apa nama mad dia? Nama dia adalah mad asli harfi. Berapa huruf-huruf tu? Ada 5. Apakah huruf-hurufnya? Ha, kan dieja 2 huruf kan? Ha alif. Ha, 2 harakat saja. Ya alif ya. Ta alif ta. Ha alif ha. Ra alif ra. Okey, jadi ha, ya, ta, ha, ra. Ada 5 huruf. Singkatan dia apa? Hayyun tahura. Hayyun tahura. Cuba tuan-tuan dan puan dirahmati Allah sebut. Jangan risau. Kita sebut supaya dia melekat pada lidah. Bila melekat pada lidah, kita akan senang mengingatinya. Ya. Jadi kalau kita sebut hayyun tahura. Sekali lagi kita cuba sebut hayyun tahura. Hayyun haya. Tahura tahara. Macam tu. Okey. Kemudian itu bahagian yang kedua. Namanya mad asli harfi, dibaca 2 harakat saja. Okey, kemudian bahagian yang ketiga iaitu huruf yang mempunyai 3 huruf, terdiri daripada 3 huruf. Kita dah belajar atas tadi. Dan huruf kedua adalah mad, iaitu alif atau waw atau ya. Singkatan dia sanaqussu lakum. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, cuba ikut sama-sama saya. Sanaqussu lakum. Sanaqussu lakum. Kita memang kena selalu sebut. Kadang-kadang kan tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, contoh sajalah, contoh kan. Tiba-tiba
kita dah lama tinggalkan. Ya, saya pun dah lama tak mengajar kan. Tiba-tiba datang seorang tanya saya, "Ustaz, sebutkan cepat 14 huruf yang ada pada huruf-huruf muqatta'ah." Kalau saya nak macam nak lajukan otak kan, RAM kita laju. Alif ba ta sa, alif ya, ba bukan, ta bukan, tha bukan, jim bukan, ha ya. Kita nak fikir satu-satu memang payah. Tapi kalau kita dah ada kaedah, hayyun tahura sanaqussu lakum alif ain, settle. Ingat semuanya. Lepas tu orang kata, apa hayyun tahura tu? Ha ya tahara. Kemudian sanaqussu lakum tu apa? Sin, nun, qaf, sad, lam, kaf, mim, ain, alif. Settle. Ingat 14 huruf tu dengan jelas. Okey. Jadi ini bukan kaedah yang saya cipta, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Tetapi bagi orang-orang Arab, memang mereka cukup terkenal. Cukup terkenal dengan membuat singkatan-singkatan daripada huruf-huruf ni. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, itulah kaedah dia ya. Okay. Kemudian yang keempat, bahagian yang keempat adalah huruf yang mempunyai 3 huruf, dan huruf kedua adalah lin. Lin. Huruf ya. Ada berapa huruf? 1 huruf saja, iaitu ain. Okey. Jadi bilangan semua sekali 1 campur 5 6, 6 campur 7 13, 13 campur 1 14 huruf ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, jangan risau, semua ni saya akan upload dalam Facebook page saya, Kuliah Quran Dr. Hafiz ya. Kuliah Quran Dr. Hafiz, insya-Allah ya. Doakan mudah-mudahan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini yang kaedah yang saya ceritakan semalam. Kalau kita nak ingat, kaedah mengingati 14 bentuk. Ada 14 bentuk. Ini saya panggil kaedah A. Ada 2 kaedah. Contohnya tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau orang tanya pada kita, dalam Al-Quran, huruf-huruf yang dimulai, surah-surah yang dimulai dengan huruf-huruf muqatta'ah, ada berapa bentuk? Kalau tanya ada berapa surah, kita boleh jawab yang awal tadi, jadual yang panjang tadi, ada 29 surah. Ada 29 surah. Tapi daripada 29 surah itu, surah Asy-Syura ada 2 ayat. Ayat pertama Hamim. Ayat kedua Ain Sin Qaf. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, itu menjadikan 29 ayat campur 1 ayat jadi 30 ayat. Tapi dalam 29 surah. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, macam mana kita nak ingat adalah, ini adalah bentuk kaedah yang pertama, kaedah berpasangan. Maksudnya saya dah warnakan, dia duduk sebelah-sebelah lah. Jadi kena ingat 7 pasang, 7 kembar ataupun 7 pasang. Yang pertama, Alif Lam Mim. Okey, kan Alif Lam Mim kan? Pasangan dia tambah sad saja. Alif Lam Mim Sad. Okey. Kemudian yang kedua, Alif Lam Ra. Pasangan dia Alif Lam Mim Ra. Okey. Jadi beza antara Alif Lam Ra dengan Alif Lam Mim Ra ada mim. Okey. Kemudian yang ketiga, Ta Sin. Berhenti dekat sin saja. Tapi pasangan dia Ta Sin juga, tapi ada sambungan mim. Ta Sin Mim. Okey. Kemudian pasangan yang keempat, Hamim. Okey. Pasangan dia Hamim Ain Sin Qaf. Baik. Kemudian pasangan yang kelima, 2 huruf, kembar dia 2 huruf. Okey. Taha. Pasangan dia Taha, 2 huruf kan? Pasangan dia
Yasin. Dua huruf juga. Kemudian pasangan yang ke-6, dia ada sad dekat sini, ada sad dekat sini. Jadi apa yang kembarnya kembar pada sad. Pada surah Maryam, kaf ha ya ain sad. Okey, pasangan dia sad. Okey. Dan yang terakhir, pasangan yang terakhir adalah satu huruf. Qaf, nun. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kaedah pertama kaedah berpasangan. Jadi ingatlah ada 14 bentuk. Tapi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, ada kaedah B. Kaedah B. Kalau boleh ingatlah tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Kaedah B ni nak buat macam mana? Saya bagikan. Cuba fikir, cuba ingat balik daripada atas ni, kan, 1, 2, 3 ni, 1, 2, 3 ni, sad, qaf dan nun, satu huruf kan. Jadi pun kita sebut dulu. Okey. Yang satu huruf ada berapa surah? Ada 3 surah. Surah sad, surah qaf dan surah al-qalam. Sad, qaf, nun. Okey, ada 3. Kemudian kita tengok surah yang ada 2 huruf. Yasin, Tasin, Hamim, Taha. 2 huruf. Okey. Kemudian ada yang 3 huruf. Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Ta Sin Mim. Ada yang 3 huruf, ada yang 4 huruf. Alif Lam Mim Sad. Satu lagi, Alif Lam Mim Ra. Kemudian yang terakhir ada 5 huruf. Apa dia? Hamim, Ain, Sin, Qaf. Okay. Hamim, Ain, Sin, Qaf. Dan yang terakhir 5 huruf juga. Kaf, ha, ya, ain, sad. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tu pulanglah macam mana kita nak ingat, ya. Tapi ada kaedah pasangan dan ada kaedah yang 1 huruf ada 3 surah. Yang 2 huruf ada 4 surah. Yang 3 huruf ada 3 surah. Yang 4 huruf ada 2 surah. Yang 5 huruf ada 2 surah. Macam itulah. Mana-mana pun boleh. Yang penting banyak kaedah yang para ulama sebutkan, saya share, bergantung kepada kita suka hafal ikut berapa huruf ataupun pasangan-pasangan yang ada. Okey, baik. Sekarang tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini masih teori. Kejap lagi kita akan pergi kepada praktikal, sebab yang ni sangat penting. Sebab kadang-kadang ada orang tak tahu, ya. Saya tanya dulu tuan-tuan bang dirahmati Allah, tahu tak beza antara mad lazim harfi musaqqal dengan mad lazim harfi mukhaffaf? Nama ni tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah selalu sangat, saya tak tahulah, ya. Kalau tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah kata mad lazim, senang je untuk saya, contoh. Tapi dia menjadi mukhaffaf ke musaqqal, kalimi ke harfi, dia jadi confused. Sebab tu yang saya kongsikan hari ni mad lazim harfi saja, supaya dah terbuku, dah ingatlah. Yang kita cerita memang satu je ni, mad lazim harfi saja. Mad lazim kalimi saya tak cerita lagi, ya. Tapi yang kita cerita adalah mad lazim harfi, huruf. Dan mad lazim harfi ni dia berada pada pangkal surah saja, awal surah saja, pada 29 surah saja. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kita boleh ingat mad lazim yang kita belajar namanya mad lazim harfi, tapi dia ada 2. Mad lazim harfi ni ada 2. Satu yang musaqqal ni berat. Satu lagi mad lazim harfi mukhaffaf, dia ringan.
Jadi apa beza dia tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah? Kalau dah tahu, alhamdulillah. Kalau belum tahu, saya cuba share kaedah mudah. Okey, dan saya akan bagi tahu dia berlaku kat mana saja, dekat mana saja. Kan kita ada 8 huruf kan? Nun itu mad lazim harfi ke mad lazim harfi mukhaffal ke mad lazim harfi mukhaffaf? Qaf tu mad lazim harfi musaqqal ke mad lazim harfi mukhaffaf? Tak tahu. Saya akan share pada tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Ini adalah kaedahnya. Ini adalah kaedahnya. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Okey. Simple saja. Mad lazim harfi terbagi kepada 2. Mad lazim harfi musaqqal. Nombor 1, mad lazim harfi musaqqal, dia berat. Berlaku apabila huruf-huruf di atas, huruf-huruf di atas tu mana? Yang 8 huruf tadi itulah, ya, yang ni. Sebab ni saja mad lazim harfi yang saya katakan, yang saya dah warnakan ni, mad lazim harfi kan ada 7 sampai 1, 8 kan? 8 huruf tu je. Okey. Okey, mad lazim harfi okey. Berlaku apabila huruf-huruf di atas berjumpa dengan huruf mim secara idgham. Idgham tu macam mana? Idgham tu apabila huruf yang kita eja tu berjumpa dengan huruf mim. Dia berjumpa dengan huruf mim. Okey, nanti saya tunjukkan. Tak apa, ni kita bagi faham, nampak gambaran je dulu. Okey. Contohnya ada 4 tempat saja. Ya, jangan risau. Yang saya merahkan itulah saja mad lazim harfi musaqqal. Ini sekadar bila saya teliti. Ini saja mad lazim harfi musaqqal. Selain pada tempat-tempat ni namanya mad lazim harfi mukhaffaf. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kalau saya ada tersilap pandang, tertinggal, terlupa, tersalah, boleh betulkan saya. Boleh betulkan. Dan zaman sekarang teknologi kan, kita klik, kita tukar, dia akan betul lah, insya-Allah. Okey, baik. Jadi yang saya merahkan ni saja, tengok macam mana saya baca, itulah dia huruf yang mad lazim harfi musaqqal. Lam, lam dan sin. Pada 4 tempat ni saja yang ada mad lazim harfi musaqqal. Tempat-tempat lain bukan mad lazim harfi musaqqal. Yang saya tak warnakan merah bukan mad lazim harfi musaqqal. Jelas ke? Saya ulang banyak kali ni supaya betul-betul faham, ya. Insya-Allah. Jadi tuan-tuan abang dirahmati Allah, tengok bila saya baca alif lam masuk dalam mim. Saya nak masuk mim ni. Lam ni nak masuk mim. Alif lam okey, alif lam. Oleh kerana lam ni masuk lam itu adalah mad lazim harfi musaqqal. Sebab dia ada proses nak masuk tu, dia nak masuk. Idgham maksudnya masuk. Dia ada proses nak masuk tu. Jadi itu yang membuatkan dia berat. Alif lam mim. Okey, pertama. Kemudian yang kedua, alif lam mim sad. Okey, yang kedua perasan Yang ini saya warnakan alif lam. Kenapa tengoklah pada lam? Sebab saya warnakan lam. Jadi alif lam, dia ada proses kena yang itu yang membuatkan dia musaqqal, berat. Alif lam mim sad. Okey, perasan tak? Mim nak masuk sad. Saya tekan tak? Mim sad, tak kan? Mim sad. Jadi kat sini mim yang ni panjang, mad lazim harfi, tapi bukan musaqqal, mukhaffaf. Sad, bila saya berhenti, sad, ada tak sad? Tak ada kan? Dia sad. Jadi dia mukhaffaf. Jadi dia jadi musaqqal bila ada macam tu. Okey. Ini untuk mudah ingatlah kan. Kata macam ustaz-ustaz lain tak ada ajar macam tu pun. Untuk kita nak tunjukkan kenapa dia musaqqal, sebab dia ada macam tu. Okey. Yang ketiga surah Ar-Ra'd tu.
Alif lam mim ra. Okey, tengok lam dia alif lam. Tapi janganlah saya buat tu supaya orang tahu. Janganlah bila baca Quran Bismillahirrahmanirrahim alif lam. Jangan macam tu. Bukan macam tu. Tu nak tunjukkan yang tu idgham masuk. Okey. Alif lam mim ra. Okey. Kemudian tasin. Tengok saya macam mana cara bacaan dia. Tasim. Tasim mim. Okey. Tasim yang masuk tu idgham. Itulah idgham ni yang saya warnakan merah ni. Idgham. Okey. Jadi cara bacaan dia Tasim mim. Jadi semua tempat-tempat yang saya warnakan merah ini nama dia mad lazim harfi mutsaqqal. Ada pun yang lain macam Tasim. Kemudian sambung dia mim. Mim. Dia tak ada mim, tak ada Jadi mim itu khaffaf, ringan. Mim. Mim. Kan ringan saja kan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia berlaku di tempat-tempat ini sahaja. Baik. Sedangkan mad lazim harfi mukhaffaf berlaku bila saya susun ni ada maksud Okey, sebab tu kalau orang yang ada nota ni dia kena dengar kuliah ni lah sekali kan. Ya. Berlaku apabila huruf-huruf di atas yang 8 huruf tadi tu sanaqussu lakum ain, sin, nun, qaf, sad, lam, kaf, mim, ain. Okey, berlaku apabila huruf-huruf di atas tidak idgham, tak masuk dengan huruf selepasnya, sama ada dia sukun, dia mati je. Contohnya macam mana? Qaf. Mati macam tu je. Qaf. Habis. Macam tu je. Jadi dia ringan. Dia tak ada qaf. Kena tak ada. Dia tak ada dia tak ada masuk. Jadi sebab tu dia ringan. Dia qaf. Okey. Kemudian yang kedua sad. Sad. Habis dal tu mati. Sukun kan? Mati tu sukun. Sad. Habislah. Jadi dia mukhaffaf, dia ringan. Kemudian contoh saya warnakan kaf. Dia kaf, tak payah. Kaf, nak kena tak ada tak payah ya. Dia kaf. Ya. Haya. Kenapa saya tak warnakan haya? Sebab haya adalah mad asli harfi, dua harakat. Kalau nak perasan apa beza antara yang mad asli harfi dengan mad lazim? Mad lazim dia ada tanda mad. Tanda mad ni. Atas dia ada tanda mad. Okey. Tengok Kaf, ha, ya, ain, sad, ain, sad. Jadi ain, nun tu masuk dalam sad, itu bukan idgham, itu ikhfa. Ikhfa hakiki. Kalau yang ikhfa hakiki dia bukan dia bukan dia ain, dia bukan dia je ain, sad. Jadi ain itu mad lazim harfi mukhaffaf dan sad itu mad lazim harfi mukhaffaf juga. Okey. Tengok contoh ni, walaupun ada kat atas tapi yang saya warnakan lain. Saya warnakan mim dan sad. Lam saya tak warnakan sebab lam ni mad lazim harfi mutsaqqal. Mutsaqqal saya baca alif lam mim sad. Mim sad. Dia mati dekat mim. Mim dia izhar syafawi. Mim sad. Dia tak ada mim, tak ada dengung kat situ. Mim sad. Dan sad tu sukun mati. Sad. Jadi dia ringan. Mad lazim harfi mukhaffaf. Kemudian bila kita baca Yasin, sin, tak ada
Jadi dia mad lazim harfi mukhaffaf, ringan. Bila kita baca tasin, sin, tasin, dia habis dekat izhar, ya, mati dekat sukun kat nun yang mati tu, ya. Jadi dia tak ada idgham. Jadi hukum dia mad lazim harfi mukhaffaf, ringan saja. Sama juga tuan-tuan abang dirahmati Allah. Tengok yang lam ni, yang saya warnakan lam ni mad lazim harfi muthaqqal, tapi mim mad lazim harfi mukhaffaf, ringan. Alif lam mim, alif lam mim. Okey, jadi bila kita baca mim, itu mad lazim harfi mukhaffaf. Kemudian yang contoh yang last, nun, nun, dia ringan saja kan, namanya mad lazim harfi mukhaffaf, ya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itulah perbezaan-perbezaannya. Jadi kat sini saya nak tunjukkan pada tuan-tuan dan puan dirahmati Allah ni macam jadual lah, ya. Okey. Jadi alif ada 3 huruf. Kalau kita jumpa alif lam mim, cara baca macam mana? Kena sebutkan nama huruf, bukan alama, bukan baris ataskan dia. Sebab tu saya bagikan ada alif, lam dan mim. Jadi kalau nampak nanti, kalau saya besarkan kan, ya, ada barislah alif, sebut alif bagi orang yang tak tahu, ya. Jadi jangan kata ustaz, tonton ustaz macamlah kita orang tak tahu. Kita orang tahu, tapi ada orang yang tak tahu, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Kita nak bantu orang yang tak tahu dan nak ulang kaji pada yang tahu, macam tu. Okey. Jadi alif tak ada apa-apa. Alif, lam. Okey, lam ni bila kita sebut, nama hukum dia mad lazim harfi muthaqqal. Kenapa? Saya besarkan. Sebab mim mati, ni yang jadi idgham ni, idgham mithlain. Mim mati jumpa mim. Lam, lam. Okey, mim mati jumpa mim, bunyi hukumnya idgham mithlain. Cara bacaannya dengung 2 harakat. Jadi sebab tu ramai yang kadang-kadang bila saya mula talaqi, saya mula-mula tasmi', kan, mereka baca alif lam panjang betul, mim panjang betul, tapi tak ada idgham mithlain. Jadi cara bacaannya alif lam mim, alif lam mim. Salah, dia alif lam mim. Jadi 6 harakat campur dengung 2 harakat, mim mad lazim harfi mukhaffaf 6 harakat. Jadi yang dapat jadual ni insya-Allah, yang share, ya, yang kongsikan, yang belajar, dah siap surah Al-Baqarah muka surat 2, surah Ali Imran muka surat 50, surah Al-Ankabut muka surat 396 ada siap. Okey. Jadi alif lam mim ada dalam 6 surah. Kita pergi pada pasangan dia, tambah sad saja kan. Okey, alif lam mad lazim harfi muthaqqal, 6 harakat. Sebab apa? Nak masuk mim mati jumpa mim. Mim mati jumpa mim, idgham mithlain, dengung 2 harakat. Alif lam mim mad lazim harfi mukhaffaf. Kenapa? Kerana mim mati berjumpa sad, mim mati jumpa sad, izhar syafawi, tak perlu masuk apa-apa. Jadi dibaca mad lazim harfi mukhaffaf, 6 harakat. Alif lam mim sad. Sekali lagi, alif lam mim sad. Okey, satu tempat saja dalam surah Al-A'raf muka surat 151, boleh cek. Okey, kemudian kita pergi pada alif lam ra. Okey, ini banyak ni, ada 5 surah. Surah Yunus, surah Hud, surah Yusuf, surah Ibrahim, surah Al-Hijr. Ada muka surat siap-siap, boleh tengok. Macam kalau saya, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, saya kan guna apps ni, Quran Flash. Contoh bila saya nak tengok surah Yusuf tadi, betul ke? Saya klik saja. Bila saya klik, kemudian saya besarkan dia, jadi nampaklah alif lam ra muka surat
yang ke-235. Jadi bila cek surah Yusuf 235, betul kan? Cara bacaannya alif lam ra, lam ra. Mad lazim harfi mukhaffaf 6 harakat. Ra. Mad asli harfi 2 harakat. Mim dan ra, mim yang mati bila jumpa ra hukumnya izhar syafawi, tak perlu dengungkan. Jadi bacaannya alif lam ra. Okey, baik tuan-tuan abang dirahmati Allah dan Abi masa dah dalam waktu zuhur. Okey, kemudian surah Ar-Ra'd, satu tempat saja dalam Al-Quran, satu surah saja, surah Ar-Ra'd, muka surat 249. Contoh nak check kan, kita pergi pada Ar-Ra'd, klik pada dia, terus keluar kan. Macam ni rupa dia, alif lam mim ra. Okey, surah Ar-Ra'd. Okey, baik. Jadi cara bacaannya alif tak ada apa-apalah. Alif lam. Okey. Mad lazim harfi muthaqqal. Kenapa? Mim mati jumpa dengan mim. Mim mati jumpa mim, hukum dia idgham mithlain. Cara bacaan dengung 2 harakat. Jadi jangan lupa alif lam mim ra. Mim 6 harakat. Mad lazim harfi mukhaffaf. Ra 2 harakat, ya. Dibaca alif lam mim ra. Okey. Kemudian surah An-Naml, satu tempat saja, muka surat 377. Contohlah kalau kita nak check kan, ada masa sikit lagi ni, cepat-cepat saya cuba. Klik pada dia. Kan nampak Tasin. Okey. Cara bacaannya Tasin. Tasin. Ta 2 harakat saja. Ta alif, ta. Mad asli harfi, ada nama hukum siap-siap. Mad asli harfi berapa harakat? 2. Sin mad lazim harfi mukhaffaf, sebab lepas dia tak masuk apa-apa pun, dia tak idgham dengan apa-apa pun. Tasin. Okey. Okey, untuk Tasim mim. Okey, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ada 2 surah, surah Asy-Syu'ara dan surah Al-Qasas. Kena perhatikan tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kat sini ada mad lazim harfi muthaqqal. Kita baca ta 2 harakat, mad asli harfi. Tasim. Tasim mim. Jangan lupa tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, bila baca sendiri kan, ingat untuk idgham ma'al gunnah. Kerana apa? Kerana sin hujungnya nun kan. Nun yang mati bila jumpa mim, hukum dia idgham ma'al gunnah. Ada orang panggil idgham bi gunnah, idgham dengan dengung. Jadi cara bacaannya macam mana? Tasim mim. Bila sim yang tu idgham, itulah mad lazim harfi muthaqqal. Mim mad lazim harfi mukhaffaf. Okey. Kemudian tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ada hamim banyak tempat. Jadi jangan baca salah, jangan baca hama ke hum ke, tak. Ya, ingat ada 6 tempat, surah Ghafir, Fussilat, Az-Zukhruf, Ad-Dukhan, Al-Jathiyah, Al-Ahqaf dan Asy-Syura. Jadi cara bacaannya ha 2 harakat mad asli harfi. Mim 6 harakat mad lazim harfi mukhaffaf. Cara sebutannya hamim. Hamim. Okey dah. Okey. Cuma dalam surah Asy-Syura saya akhirkan sebab apa? Sambung dengan Ain Sin Qaf. Okey. Jadi ain mad lazim harfi mukhaffaf, ya. Boleh dibaca 4 harakat atau 6 harakat, tapi 6 harakat lebih utama, lebih bagus. Okey. Ini hanya berlaku pada ain saja, kerana di tengah terangannya adalah huruf lin, bukan huruf mad macam yang kita dah jelaskan sebelum ni. Okey. Ain. Jangan lupa kerana apa? Nun mati jumpa dengan sin, ikhfa hakiki. Cara bacaan dengung 2 harakat. Kemudian sin kena
Kenapa? Nun mati berjumpa dengan qaf, hukumnya ikhfa hakiki, dengung dua harakat. Kemudian qaf, mad lazim harfi mukhaffaf. Jadi ketiga-tiganya adalah mad lazim harfi mukhaffaf. Cara bacaannya qaf. Okey. Kalau nak baca dengan keempat harakat, pendekkan sikit. Qaf. Okey. Jangan baca asaqa, salah ya. Okey. Kemudian tuan-tuan abang dirahmati Allah, yang dua huruf saja, mudah saja. Taha, surah Taha juzuk 16. Mad asli harfi, mad asli harfi, dua harakat, dua harakat. Taha, Taha. Okey. Kemudian surah Yasin, ini paling mudah kan? Tapi kalau kata memang saya baca macam biasa tapi saya tak tahu nama hukumnya, sekarang tahu. Yang ya mad asli harfi dua harakat. Sin, mad lazim harfi mukhaffaf ringan, 6 harakat. Cara bacaan Yasin, Yasin. Okey. Kemudian tuan-tuan abang dirahmati Allah, ni agak panjang sikit tapi jangan risau, ada dah tulisan dia. Kaf, 6 harakat, mad lazim harfi mukhaffaf. Ha ya, ha mad asli harfi 2 harakat. Ya mad asli harfi 2 harakat. Ain mad lazim harfi mukhaffaf. Sebab ain, ingat ain boleh baca 4 harakat, boleh baca 6 harakat, tapi 6 harakat lebih utama. Ain, ada kat sini ada nun yang mati jumpa dengan sad, hukumnya ikhfa hakiki, cara bacaan dengung 2 harakat. Kemudian sad, mad lazim harfi mukhaffaf. Okey. Jadi tuan-tuan abang dirahmati Allah, cara bacaannya kaf ha ya ain sad. Jangan lupa tuan-tuan abang dirahmati Allah, qalqalah sad. Okey. Sekali lagi, kaf ha ya ain sad. Okey. Manakala yang last 3 huruf ni tuan-tuan abang dirahmati Allah, semua mad lazim harfi mukhaffaf, ringan saja sebab dia tak ada masuk apa-apa pun. Yang pertama surah Sad, mad lazim harfi mukhaffaf 6 harakat. Sad. Surah Qaf, mad lazim harfi mukhaffaf. Qaf, 6 harakat. Dan yang terakhir surah Al-Qalam, Nun, mad lazim harfi mukhaffaf 6 harakat. Wallahu a'lam. Tuan-tuan abang dirahmati Allah, kat sini pun dah masuk waktu zuhur. Mudah-mudahan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan faham, boleh tolong share kepada orang lain insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri kefahaman kepada kita dan kita dapat baca dengan betul insya-Allah. Kita akhiri dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita jumpa esok pada waktu yang sama, jam 12 tengah hari insya-Allah. Mudah-mudahan diberkati Allah Subhanahu wa taala.